Boleh, Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Yang berbahagia Ustazah Zainul binti Tuan Abang, penceramah kita pada hari ini. Rakan-rakan guru yang berada di talian, Ustazah Nuria yang berada di Dewan Makan, seterusnya anak-anak pelajar putri yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul lagi dalam majlis ilmu, iaitu kuliah Nisa yang diadakan khusus untuk anak-anak pelajar-pelajar puteri Sekolah Menengah Sains Gunung. Kita juga di samping itu kita juga menjemput maklumat guru serta aktiviti sekolah yang berkelapangan serta sahabat-sahabat semua untuk mengimarahkan lagi majlis kita pada hari ini. Untuk pengetahuan Ustazah, hari ini semua anak-anak pelajar puteri Sekolah Menengah Sains Gunung iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 5 telah pun berada di asrama. Jadi di hadapan saya sekarang ni kami berada di Dewan Makan. Penuhlah Dewan Makan ni dengan anak-anak pelajar puteri dan tak ada lagi yang berada di talian. Hanya guru je lah yang berada di talian. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung lagi kuliah kita, iaitu khusus untuk membincangkan tentang bicara darah wanita untuk siri yang ketiga. Minggu lepas kita dah mendengar siri yang kedua bagi anak-anak pelajar puteri tingkatan 3 dan 4 yang telah berada di asrama kan. Mungkin pelajar tingkatan 1 dan 2 puteri mungkin ada sebahagian yang mendengar dan sebahagian yang mungkin tidak berkelapangan untuk mendengar. Jadi sekarang adalah kuliah Nisa yang ketiga, khusus untuk membicarakan tentang bicara darah wanita. Okey, untuk siri ketiga ni dijadualkan pada bulan Disember sebagaimana yang Ustazah maklumkan pada minggu lepas. Tapi oleh kerana terdapat beberapa kekangan, jadi hari ini kita awalkan. Alhamdulillah, penceramah kita Ustazah Tuan Zainul pun free hari ini. Jadi Alhamdulillah kita dapat mengadakan siri yang ketiga untuk tahun ini. Mungkin pada masa-masa akan datang kita boleh sambung lagi memandangkan cuti sekolah hampir tiba. Anak-anak dan guru serta sahabat-sahabat sekalian, pada minggu lepas kita telah mendengar tentang istihadah sughra. Ingat? Okey, istihadah sughra ialah darah yang keluar dalam tempoh minimum suci ataupun darah yang tidak mencukupi 24 jam. Boleh ingat? Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung lagi dengan tajuk kita iaitu istihadah kubra. Istihadah kubra. Okey, apa dia istihadah kubra? Jadi sama-samalah kita mendengar penjelasan dari penceramah pada hari ini, iaitu Ustazah Tuan Zainul, Tuan Awang yang telah bersiaran dengan kita selama 2 siri yang lepas. Dengan segala tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustazah Zaliha sebagai moderator dalam bicara darah wanita pada hari ini, dan juga para guru serta tidak lupa juga kepada anak-anak puteri yang akan menjadi rakam bicara mengenai haid dan istihadah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada siri ketiga dan insya-Allah hari ini kita sambung bab istihadah. Ada double suara tak? Okey. Okey, baik. Dalam siri yang lepas, double suara. Dengar molek kan? Ya, boleh dengar. Tapi dengar Boleh. macam double suara jadi. Ya. Okey. Okey. Okey, dalam siri yang lepas kita dah bicara tentang pengenalan haid dan istihadah. Dan perlu diingat bahawa apabila darah bulanan kita keluar, kemungkinan darah tersebut boleh dihukumkan haid dan juga boleh dihukumkan istihadah. Istihadah ada dua bahagian, iaitu istihadah yang mana darah tidak mencukupi 24 jam atau darah yang keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari, yang mana kita namakan ia sebagai istihadah sughra. Ini nama sahaja. Istihadah sughra itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab haid dan istihadah, tidak ada nama istihadah sughra dan istihadah kubra ni sebagaimana qalqalah sughra, qalqalah kubra tu. Tetapi untuk lebih memahami, kita namakan jugalah istihadah yang mudah untuk diselesaikan, kita namakan ia sebagai istihadah sughra. Dan istihadah yang rumit untuk diselesaikan, kita namakan sebagai istihadah kubra. Itu nama sahaja. Jangan kata dalam buku kitab tak pernah jumpa, tak ada pun nama-nama ni. Itu memang je. Tetapi Ustazah gunakan perkataan sughra dan kubra ini untuk kita mudah bezakan dan untuk lebih kita memahami. Okey, sebagaimana yang Ustazah Zaliha sebut tadi, istihadah sughra iaitu istihadah yang mana darah yang keluar itu tidak mencukupi 24 jam ataupun darah yang keluar ketika ataupun dalam tempoh minimum suci 15 hari. Itu dinamakan istihadah sughra. Okey, kita cuba tengok slide lah. Okey, nampak tak slide ni? Nampak tak slide? Okey, nampak tapi mungkin saja ni kecil sikit dah, tapi tak apalah. Boleh dah Ustazah, boleh nampak dah. Okey, jadi kalau kita kalau kita tengok contoh gambar rajah 1. Darah yang keluar dalam tempoh suci minimum 15 hari. Maknanya suci itu kita sepatutnya mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Oleh kerana ada di antara kita belum tamat tempoh 15 hari suci, keluar darah semula. Seperti dalam gambar rajah ini. Bermakna hari ke 19 itu merupakan darah istihadah. Darah istihadah sebabnya tempoh suci kita
belum berakhir 15 hari paling minimum. Itu dia. Dan sebagaimana yang kita telah bincang dalam siri kedua minggu lepas, bagaimana kita nak bertindak apabila darah keluar dalam tempoh suci 15 hari itu. Maknanya kita mesti bersuci, dan kalau darah keluar secara berterusan, kita kena sumbat, dan juga kita kena pakai pad kemas-kemas supaya darah tu tidak menitik, dan kita boleh berwuduk dan teruskan solat. Itu dia. Ini contoh istihadah sughra. Cara menanganinya tidak rumit. Maksudnya kita tak perlulah nak kira-kira berapa hari haid kita. Haid kita tu dah kita tahu dah. Jadi kalau berdasarkan gambar rajah ni, haid kita 10 hari. Itu dia. Ataupun darah yang keluar tidak cukup 24 jam. Contohnya dalam sehari keluar sejam, hari ke-5 sejam, sampailah hari ke-15. Sejam tak cukup 24 jam. Maka darah itu dikira sebagai istihadah. Ini kita dah bincang dalam siri yang lepas. Hari ini kita berkenalan dengan istihadah kubra, iaitu darah bulanan yang keluar melebihi tempoh maksimum haid, yang mana darah tersebut bersambung di antara hari ke-15 dan hari ke-16. Contoh gambar rajah 2 ini. Jika keadaan seperti ini berlaku, yang mana darah melebihi 15 hari 15 malam, kita kena kira semula berapa hari haid kita dan berapa hari istihadah. Kerana apabila darah melebihi 15 hari 15 malam, darah tersebut telah bercampur antara haid dan istihadah. Dan kita kena guna 2 kaedah. Satu, kaedah tamyiz. Yang keduanya, kaedah adat. Untuk menentukan balik haid kita. Jadi satu kaedah tamyiz dan satunya kaedah adat. Kita tak boleh pilih dalam satu masa tu dua-dua. Tak boleh. Maknanya kita kena utamakan dulu kaedah tamyiz. Bila tidak dapat ditamyiz, baru kita berpindah kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah adat. Jadi yang pertamanya kita kena selesaikan dulu mengikut kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz. Tamyiz tu maknanya beza. Jika kita boleh membezakan darah itu dari segi kekuatan dan kelemahan darah, bermakna kita boleh hukumkan haid dan istihadah menggunakan kaedah tamyiz. Okey. Ustazah lupa tadi nak sebut. Apabila darah melebihi 15 hari 15 malam, cara kita nak menentukan haid dan istihadah bergantung kepada orang yang sedang beristihadah itu sendiri, yang disebut sebagai mustahadah. Jadi mustahadah ini terbahagi kepada 7 golongan. Yang pertama, golongan yang baru pertama kali didatangi haid. Pertama kali didatangi haid dan darah dia tu melebihi 15 hari 15 malam. Ini dikenali sebagai golongan mubtada'ah. Orang yang pertama kali. Mubtada'ah tu orang yang mula-mula mengalami haid tetapi dah berlaku istihadah. Itu dia. Dan golongan ini terbahagi kepada 2 pula. Satu disebut sebagai golongan mumayyizah. Golongan mumayyizah ini dia boleh membezakan darah itu untuk menentukan haid tersebut. Itu disebut mumayyizah. Kalau dulu mungkin kita pernah dengar perkataan mumayyiz. Tak? Mumayyiz ni makna kanak-kanak yang boleh membezakan yang buruk, yang baik. Tak? Dia boleh bezakan bau busuk, bau yang tidak busuk. Itu mumayyiz. Tapi kalau wanita disebut mumayyizah.
Jadi golongan pertama ini yang boleh membezakan darah disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, apabila dia tidak dapat membezakan darah untuk menentukan haid dan istihadah, disebut mubtada'ah ghairu mumayyizah. Sebab apa ni disebut golongan ghairu mumayyizah? Kerana dia tak dapat bezakan darah, mungkin kerana darah itu satu sifat sahaja. Tidak ada yang boleh membezakan dengan darah yang keluar ketika itu. Maknanya satu sifat saja. Jadi bila satu sifat tak boleh nak beza. Yang keduanya, kemungkinan darah dua sifat ataupun tiga sifat tetapi luput syarat tamyiz. Juga tidak boleh menggunakan kaedah tamyiz. Jadi golongan ghairu mumayyizah dia kena guna kaedah adat. Yang keduanya golongan macam kita. Orang yang dah beradat. Yang beradat dengan haid. Maknanya dah pernah mengalami haid. Tetapi tiba-tiba bulan itu mengalami istihadah. Dia dikenali sebagai golongan mu'tadah. Orang yang telah beradat. Sama seperti mubtada'ah juga dia ada dua. Satu mumayyizah dan satu lagi ghairu mumayyizah. Itu dia. Jadi kita nak tahu mumayyizah dengan ghairu mumayyizah tu, mumayyizah dia boleh beza darah itu untuk menentukan haid ataupun istihadah. Ghairu mumayyizah dia tak boleh membezakan menggunakan kaedah tamyiz. Dia terpaksa gunakan kaedah adat. Itu disebut ghairu mumayyizah. Dan tiga golongan lagi tu disebut golongan mutahayyirah. Jadi hari ni Ustazah nak sentuh berkenaan dengan golongan kita lah. Sama ada mubtada'ah mumayyizah ataupun mu'tadah mumayyizah. Dia sama sahaja, mubtada'ah dan mu'tadah. Kalau bab mumayyizah dia boleh bezakan darah itu kebanyakan sama benda. Mungkin ada satu dua sahaja yang berbeza. Tapi Ustazah sebut di sini mu'tadah dengan mubtada'ah ni sama je lah. Kaedah dia. Nanti kita cuba tengok. Kalau ada perbezaan nak bezakan antara golongan mubtada'ah dengan mu'tadah, Ustazah akan beritahu. Tapi secara umumnya sama saja. Bila dia dapat bezakan darah itu, maknanya dia golongan mumayyizah. Sama cara kiraan. Okey. Jadi apabila kita sebut kaedah tamyiz, dalam kaedah tamyiz, darah kuat akan dihukumkan sebagai haid. Manakala darah lemah akan dihukumkan istihadah. Jadi cara kita nak kenal darah kuat dan darah lemah ini adalah melalui warna ataupun melalui kelikatan darah tersebut ataupun melalui bau darah tersebut. Jadi ada tiga elemen lah. Tiga elemen macam mana kita nak kenal pasti kekuatan dan kelemahan darah. Jadi Ustazah rasa anak-anak puteri boleh kenal lah. Kalau sebelum ni kita tak cakna darah-darah yang keluar. Jadi mulai hari ini cuba perhatikan darah-darah yang keluar itu. Sama ada darah keluar itu adakah dia darah yang kuat. Kalaulah warna dia tu kehitaman. Sehingga ada orang yang sampai warna hitam. Ataupun dari segi kelikatan dia tu. Berketul, pekat dan berbau. Itu merupakan ciri-ciri darah yang paling kuat lah. Itu dia. Jadi kalau darah yang semakin lemah, mungkin dari segi warna pun dia dah semakin pudar. Ataupun dari segi kelikatan pun dia semakin cair. Dari segi bau pun semakin tidak menyengat lah bau dia. Itu dia. Jadi kalau kita kena faham darah yang keluar dari tubuh badan kita. Yang mana kalau dalam darah yang keluar itu dalam tempoh 15 hari, dia tak perlulah kita nak kata darah pekat, darah lemah ni istihadah darah pekat. Tak. Kalau keluar dalam tempoh 15 hari, bermakna kesemua darah itu darah haid. Sebab maksimum haid adalah 15 hari. Ya dah.
Tapi sekarang ni kita berbicara tentang darah yang keluar melebihi 15 hari, 15 malam. Yang mana darah tersebut bercampur antara haid dan istihadah. Jadi kita nak bezakan. Kita nak kira semula darah kita ni hak mana haid, hak mana istihadah. Jadi nak kira haid mesti darah yang kuat boleh dihukumkan sebagai haid. Darah yang lemah itu akan dihukumkan sebagai istihadah. Okey. Jadi hari ni kita tengok kalau berdasarkan warna, okey. Jadi dia ada 5 tahap warna. 5 tahap kekuatan warna. Yang pertamanya warna yang paling kuat iaitu warna hitam. Warna hitam ataupun kalau kita tidak sampai tahap hitam tu maknanya merah kehitaman. Kita tengok tu memang warna yang pekat. Warna pun ada juga pekat tu. Warna yang pekat. Itu tahap yang paling kuat. Yang kedua, semakin semakin lemah warna merah. Yang ketiga disebut warna perang. Warna perang ni warna, kalau kita ni kita sebut coklat lah, warna-warna koko, itu warna perang disebut. Yang keempatnya warna kuning. Warna kuning, yang keempat, kuning tu bergantung kepada individu. Ada kuning tu dia sampai nampak warna kuning. Kadang-kadang kita mungkinlah tak kuning tapi biasa kita sebut kuning, itu dia. Jadi warna-warna ini kita kena tengok darah kita tu. Dan warna yang paling lemah ialah warna keruh. Warna keruh tu warna macam mana orang kata? Kalaulah orang yang tidak pernah, dia kata tak pernah pun warna keruh ni. Dia warna merah je dia kata ada yang darah. Tapi cuba perhati lepas ni. Hak yang nak mengakhiri haid tu, yang biasa bila kita calik tu ada warna lagi. Maknanya warnanya tidak jernih. Itu warna keruh lah disebut. Warna yang paling lemah. Ini dia. Ini merupakan warna yang disepakati oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada 5 tahap kekuatannya. Jadi apabila darah yang keluar melebihi 15 hari, 15 malam, kita kena rujuk kepada darah yang keluar itu. Kalau darah itu warna gelap, berketul dan berbau, maka darah itu akan dihukumkan sebagai haid. Manakala darah yang lebih cair, mungkin warnanya semakin pudar, ia akan dihukumkan sebagai istihadah. Itu berdasarkan warna. Hari ini Ustazah akan gunakan warna lah sebagai indikator kekuatan darah. Jadi kita tengok dari segi warna lah, sebab kalau nak khabar bau tu mungkin tak nak tunjuk lah bau je dah. Masing-masing boleh cakna lah selepas ini darah kita tu. Kalau masa tengah banyak, kita kata masa sakit perut, maknanya keluar dia tu pekat, itu darah kuat. Tapi kemungkinan anak-anak pelajar tak pernah istihadah, mungkin tak pernah cakna sebelum ni, yang keluar darah lekat di pad tu ialah darah. Tapi kalau tak keluar dalam tempoh kalau keluar dalam tempoh 15 hari, tak lebih 15 hari, maknanya semua darah itu dikira sebagai haid. Tak kira tahap apa warna pun. Itu dia. Okey, kita tengok seterusnya contoh. Okey, ni. Gambar rajah 3 ini contoh istihadah kubra. Jika kita dapat kenal pasti darah yang keluar pada hari pertama sehingga hari ke-7 itu lebih pekat. Jadi Ustazah letak di sini warna hitam. Warna hitam kita kata warna yang paling kuat. Jadi 7 hari sahaja. Maka darah hitam inilah yang akan dihukumkan sebagai haid apabila darah telah melepasi 15 hari, 15 malam. Itu dia. Jadi Ustazah hari ni Ustazah terang tu secara ringkas sajalah. Maknanya lebih 15 hari tu kalau nak
kita nak terang secara terperinci berdasarkan jam berapa kita keluar. Itu dia. Jadi panjang cerita lah sebenarnya. Tapi kalau ada yang mengalami darah yang melebihi 15 hari ni, boleh tanya lepas ni. Ataupun nak sebagai perincian lagi tu macam mana nak kira 15 hari 15 malam tu macam mana. Lepas ni. Jadi Ustazah letak di sini warna-warna ni kita faham lah. Maksudnya hari pertama sehingga hari ke-16 itu dah lebih pada 15 hari lah. Itu dia. Okey. Jadi kalau kita tanda, kita catat di diary kita, hak darah kuat tu 7 hari sahaja. Selepasnya darah semakin cair daripada 7 hari itu. Maka haid kita pada bulan tersebut apabila melepasi 15 hari, haid kita 7 hari sahaja. Hak yang kuat sahaja. Manakala hak yang lemah bermula pada hari ke-8 sehingga hari ke-16 itu adalah istihadah. Itu dia. Jadi ini pentingnya kita mencatat warna-warna ataupun pukul berapa keluar darah kita. Itu dia. Sebab apabila berlaku macam ni, macam mana kita nak bertindak. Jadi kalau secara kasarnya 15 hari kita tak solat, ya tak? Sebab kita anggarkan darah itu berhenti pada hari ke-15. Bila darah berhenti pada hari ke-15, maknanya semua darah itu dikira sebagai haid. Tetapi hari ke-16 ada lagi. Jadi macam mana ni? Masa mana kita nak mandi wajib ataupun kita nak buat analisis? Okey. Jadi apabila darah dah melepasi 15 hari pada hari ke-16 itu, yang mana kita kena kira balik lah, maknanya cukup 360 jam. Jadi 360 jam 1 minit kita boleh mandi wajib. Itu dia. Kita boleh mandi wajib dan kita kena buat analisis. Kena buat analisis untuk menentukan semula berapa hari haid kita. Sebab kita tak boleh kata haid kita 15 hari, tak boleh. Jadi inilah kita kena rujuk kepada kaedah tamyiz. Bila dapat kenal pasti darah kuat dan darah lemah. Itu dia. Jadi apabila kita buat analisis, rupanya darah kuat kita 7 hari. Hari pertama sehingga hari ke-7 darah kuat. Hari ke-8 tu dah cair dah. Kita ada tanda di diary kita. Bermakna hari ke-8 itu hari istihadah kita. Tetapi masa perjalanan hari ke-8 tu memang kita tak solat. Tak? Sebab kita anggarkan ianya masih lagi haid. Itu dia. Tapi apabila tiba hari ke-16 ini, kita dah tahu dah bahawa hari ke-8 itu istihadah, bermakna kita kena qada semula solat kita pada hari ke-8 sehingga hari ke-15. Hari ke-16 tu kita dah mandi wajib dah. Dah kita tunaikan solat dah. Bermakna 8 hari kita kena qada solat kita. Kena qada solat kita tu. Sebab ianya dikira sebagai waktu istihadah. Kan kita dah belajar waktu istihadah itu merupakan waktu suci. Ya tak? Waktu yang kita kena solat. Tetapi memanglah masa perjalanan tu kita tak solat waktu ini. Hari ke-8 tu kita tak solat lagi. Tak berdosa kita. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan perkara zahir ketika itu. Ketika hari ke-8 itu darah ada. Dan darah tu tak confirm lagi ianya sebagai istihadah. Tak? Kita anggarkan ia sebagai haid ketika itu. Jadi apabila kita tak solat pada hari ke-8, hari ke-16 baru kita kena qada balik, tak berdosa kita. Itu dia. Jadi kena qada semula. Itu kaedahnya. Jadi hari ke-16 barulah kita tahu keputusan berapa hari haid kita. Berapa hari istihadah kita. Itu dia. Okey. Boleh faham tak anak-anak pelajar?
Ustazah Zaliha boleh tak tolong respon anak-anak pelajar, dia boleh faham tak ni setakat ni? Macam mana senyap je ni? Ke tak ada lain pula? Ada tadi salah tak kita tutup tadi. Okey. Okey, dia orang respon dah tadi, dia orang kata boleh faham. Okey, alhamdulillah. Boleh faham. Okey. Okey, kita teruskan Okey, oleh kerana hari ke-16 itu darah lebih lemah daripada hari pertama sehingga hari ke-7. Maka kita boleh mandi wajib pada hari ke-16 itu. Dan hari ke-16 itu kita berada dalam istihadah. Kita boleh teruskan solat selama mana darah yang lemah itu keluar. Kalaulah darah itu keluar, yang merah tu lah maknanya berterusan sehinggalah sebulan misalnya, maka tetap dikira sebagai istihadah. Dan kita kena perhatikanlah, darah lemah itu maknanya lemah daripada hari pertama tadi. Daripada hari pertama sehingga ke-7. Jadi bermula hari ke-8 tu lemah. Sama ada dia senada warna merah ataupun dia semakin lemah dengan warna coklat, warna kuning, warna keruh, tetap dikira sebagai istihadah. Selama mana darah lemah itu keluar. Kalau dia keluar sehingga 100 hari, setahunlah kita berada dalam keadaan istihadah. Itu dia. Dah bila pula nak kira haid pusingan kedua pula? Lepas tu bermakna apabila darah tu berhenti, mungkin telah berhenti sehari ke, ataupun kita calik tu memang tak ada. Maknanya dah berhenti darah merah dan keluar pula darah sebarang warna. Maknanya akan dikira haid untuk pusingan kedua. Dan ataupun keluar darah yang lebih kuat daripada warna merah ni. Maknanya mungkin keluar warna hitam pula. Darah tak berhenti. Tetapi mungkin lepas setahun keluar warna hitam yang sama seperti hari pertama, kedua hingga ke-7 hari tu. Maknanya apabila keluar darah yang lebih kuat, maka ketika itu haid kedua bermula. Maknanya darah hitam kuat itu akan dikira haid untuk pusingan kedua pula. Itu dia. Itulah kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz ini kita guna pakai jika kita tengok darah itu ada 2 warna ataupun lebih daripada 2 warna. Bermakna kita boleh bezakanlah darah kuat dengan darah yang lemah. Baru kita boleh guna kaedah tamyiz. Itu dia. Untuk menghukumkan haid dan istihadah dengan kaedah tamyiz ini, dia kena memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kena tengok pula kepada syarat tamyiz. Okey, kita tengok syarat tamyiz. Okey, syarat tamyiz ada setengah dalam kitab ataupun penerangan daripada ustaz ada 3 dan ada setengahnya disebut 4. 4 tu sebenarnya hampir sama. Yang 3 dengan 4 ni. Hampir sama. Yang kalau kita boleh faham 3 ni pun kita dah boleh lah. Maknanya dah memenuhi lah kalau syarat-syarat tamyiz cukup 3 ni dah. Okey dah. Cuba kita tengok syarat yang pertama. Syarat yang pertama, darah kuat yang akan kita hukumkan haid itu dia mesti lebih daripada 24 jam. Lebih daripada 24 jam. Sebagaimana kita tengok awal-awal lagi memang hak asasnya kita nak hukumkan darah itu sebagai haid, dia mesti melebihi 24 jam. Tak? Itu dia. Jadi syarat yang kedua, darah kuat juga mesti tidak melebihi 15 hari, 15
malam. Tidak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi kedua-dua syarat ni sebenarnya merupakan syarat asas bagi haid. Tak kira kaedah takwim ataupun kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Jadi untuk menentukan haid, dia mesti lebih daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Itu syarat tamyiz yang kedua untuk darah kuat yang akan kita hukumkan sebagai haid. Yang ketiga, darah lemah. Darah lemah yang akan kita hukumkan sebagai istihadah ini. Dia mestilah sekurang-kurangnya 15 hari sekiranya dia keluar berterusan. Kalau dia berhenti dalam 5 hari keluar, lepas tu berhenti tak ada masalah lah. Sebabnya bila berhenti, suci selepasnya dikira sebagai suci lah. Ya tak? Tak kisah. Cuma apabila dia keluar berterusan. Berterusan, kalaulah berterusan yang diselangi dengan darah yang kuat, maknanya dia nak mesti 15 hari. Kalaulah tak sampai 15 hari, dah diselangi dengan darah yang kuat. Darah kuat itu akan diambil untuk mencukupkan bilangan 15 hari itu. Itu dia. Contohnya, darah lemah itu 10 hari sahaja. Lepas tu keluar darah hitam. Keluar darah hitam tu 5 hari. Bermakna kelima-lima hari itu akan kita curi untuk mencukupkan 15 hari darah istihadah. Sebab kita tahu dah, suci, tempoh suci dia mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Walaupun kita kata darah kuat itu akan dihukumkan sebagai haid, tetapi oleh kerana darah lemah tak cukup 15 hari lagi, maka darah kuat selepasnya tidak boleh dihukumkan sebagai haid untuk pusingan baharu. Itu dia. Itu. Okey. Jadi kalau kita dah faham 3 syarat asas ini, syarat tamyiz ini, insya-Allah kita boleh menyelesaikan masalah darah yang keluar melebihi 15 hari. Itu dia. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kita teruskan. Bila darah mula keluar, tentulah kita anggap itu haid walaupun tidak mencukupi lagi 24 jam. Maknanya apabila kita tengok darah keluar, memang kita kena segera memberhentikan segala ibadat. Tak boleh solat dah. Walaupun masa tu baru saja keluar dah. Sebab kita dah tahu dah. Suci kita sebelum ni lebih dah 15 hari. Dah dalam tempoh haid dah kita ni. Walaupun darah tak cukup lagi 24 jam. Kita tetap anggap ianya sebagai haid. Cuma apabila dia memang benar-benar berhenti, yang mana darah yang keluar tu tak cukup 24 jam, baru kita hukumkan dia sebagai istihadah. Tetapi dah ni mungkin baru keluar dan dia keluar berterusan. Itu dia. Jadi kalau kita tengok gambar rajah tadi tu, darah kuat keluar sehingga hari ke-7. Hari ke-8 bertukar darah lemah yang semakin cair. Walaupun sebelum ni kita tak pernah lagi mengalami situasi seperti ini, kerana mungkin bulan-bulan yang lepas tu darah keluar selama 7 hari sahaja, lepas tu berhenti. Jadi haid kita 7 hari. Tapi bulan ni kita dapati hari ke-8 pun masih ada darah, tetapi darah yang lebih lemah. Kita tak boleh mandi wajib lagi. Jangan, walaupun kita kata bila kita dah belajar ni, kita tahu haid kita sebenarnya 7 hari. Kita nak mandilah hari ke-8 ni? Tak boleh. Sebabnya kemungkinan darah yang keluar hari ke-8 itu ke-9 tu berhenti hari ke-10. Jadi berhenti dalam tempoh 15 hari. Bermakna kesemuanya adalah haid. Sebab itu kita tak boleh mandi selalu tu. Itu dia. Jadi hari ke-16 barulah kita buat analisis. Kalaulah darah tu masih keluar hari ke-16, kita tengok hari ke-16 tu darah yang semakin cair, barulah kita boleh mandi wajib pada hari ke-16. Itu dia.
Jadi mungkin ada sebelum-sebelum ni ada juga kita terdengar apabila darah melepasi 15 hari 15 malam, ada yang mengatakan 15 hari haid dan hari yang ke-16 seterusnya istihadah. Itu kaedah yang salah. Bukan itu. Sebabnya kita kata kalaulah darah yang melebihi 15 hari 15 malam tu, hari ke-16 17 tu dah bercampur, dah istihadah. Kita tak boleh asing macam tu. Kita kena kira semula berdasarkan catatan kita. Itu dia. Sebab itu dalam siri yang pertama hari tu Ustazah tekankan supaya kita kena ada catatan. Dan apabila darah melepasi 15 hari 15 malam, dia ada dua kaedah yang boleh kita gunakan untuk menentukan haid kita. Satu kaedah tamyiz dan satunya kaedah adat. Itu dia. Okey, boleh faham? Dalam syarat tamyiz, tadi Ustazah sebut ada dua syarat bagi darah kuat. Yang pertama tu, tengok darah itu mestilah lebih daripada 24 jam. Dan syarat yang kedua tu, dia tidak boleh lebih pula daripada 15 hari. Barulah kita boleh hukumkan darah kuat itu sebagai haid. Kalau lebih pula 15 hari ataupun tak cukup 24 jam, kita tak boleh hukumkan ia sebagai haid. Kemungkinan kita akan guna kaedah adat pula. Itu dia. Okey, boleh faham setakat ni tu? Jadi hari ke-16 tu, kita apabila darah lemah, kita boleh teruskan solat seperti biasa. Dan apabila masih ada darah lagi, kita kena buat apa yang kita telah belajar pada minggu lepas, iaitu kita kena beristinja terlebih dahulu. Bila masuk waktu baru kita kena wuduk. Kita tak boleh berwuduk siap-siap. Bila masuk waktu baru kita berwuduk. Maksudnya kita kena bersihkan dulu tempat keluar darah itu. Lepas tu kita kena sumbat. Sumbat ini Ustazah beritahu dah minggu lepas. Sumbat ini bagi yang tidak mengalami kesakitan lah. Sebab mungkin ada sesetengah orang apabila sumbat walaupun dengan kapas tu, dia mengalami kesakitan yang sakit sangat lah. Maksudnya dia maknanya dibenarkanlah untuk tidak sumbat. Tapi kalau tidak ada apa-apa alergi ataupun tidak ada rasa sakit, wajib dia sumbat untuk menghalang darah daripada keluar. Lepas tu pakai pad. Makna kita tak boleh pakai pad saja. Sebab bila pakai pad saja bermakna darah itu keluar. Maksudnya dia kalau kita pakai kapas, sumbat tu maksudnya dia resap. Dia makna macam tak menitik. Itu dia kepentingan sumbat. Dan memang ulama mewajibkan sumbat lah bagi yang tidak ada kesakitan tu. Tapi bulan puasa kita tak boleh sumbat juga. Bulan puasa kita tak boleh sumbat sebab bila sumbat ke dalam rongga tu maksudnya membatalkan puasa dah. Maknanya kalau bulan puasa tu kita pakai pad yang ketat. Panties kita yang ketat sajalah. Maknanya supaya darah tidak menitik lah. Itu dia. Okey. Jadi dan perlu kita tahu juga apabila kita berada pada hari ke-16 dan hari ke-16 itu darah lemah, yang mana sebelum ni kita dapati darah dah kuat, dah keluar dan darah kuat itu dah berhenti, maknanya hari ke-16 tu kita boleh mandi wajib. Itu dia. Itu. Okey. Dan seterusnya kita nak buat perbezaan, kita nak tengok pula sekiranya darah kuat tu keluar kemudian. Macam mana pula? Sekiranya darah kuat keluar kemudian daripada darah lemah. Cuba kita tengok slide. Ini dia. Okey, jadi berdasarkan gambar rajah, mungkin adalah setengah orang yang mengalami seperti ini. Mula-mula tu keluar darah yang cair.
cair mungkin kuning ke ataupun merah dok merah, maknanya keluar darah hitam dak hitam ya dak. Oh tiba-tiba hari kelima tu baru keluar hitam. Maknanya. Okey, memang kita tak solat lah. Hari pertama, hari kelima pun kita tak solat dan seterusnya. Selepas hitam tu keluar pula darah yang lebih cair pada hitam pun kita tak boleh solat lagi sebab tak melepasi 15 hari lagi. Sebab kita kemungkinan darah itu berhenti hari ke-15. Ya tak? Bila berhenti hari ke-15, semuanya dihukumkan sebagai haid. Tapi kita tengok di sini, hari ke-16 pun darah tak berhenti. Tetapi darah itu masih cair daripada darah yang hitam tu. Darah pada hari ke-4, 5, 6, hari ke-5, 6, 7, 8 tu. Maknanya lebih cair. Bermakna hari ke-16 kita boleh mandi wajib. Dan kita buat analisis semula. Oh rupanya pada hari ke-16 itu 4 hari sahaja haid kita. Bermakna apabila darah berhenti ataupun hari ke-16 itu kita tahu dah kita istihadah, kita boleh qada semula solat kita pada waktu istihadah. Iaitu kita kena qada berapa hari? Jadi hari ke-16 tu kita dah mandi wajib dah. Bermakna 15 hari tolak dengan 4 hari haid. Bermakna 11 hari kita kena qada solat kita. Kena qada semula solat kita selama 11 hari yang mana ketika waktu yang dihukumkan istihadah itu. Iaitu 1 hingga 4 hari. Hari ke-9 sehingga hari ke-15 7 hari. Ya tak? Jadi semua sekali 11 hari. Jadi haid kita sebenarnya bulan ni 4 hari sahaja. Itu dia. Jadi pada hari ke-16 tu kita kena teruskan solat walaupun darah masih keluar. Masa tu kita nak qada pun bolehlah. 11 hari kali dengan 5 waktu. Jadi berapa waktu tu? Kalau nak mudah, qada setiap waktu. Apabila kita selesai solat Zuhur, kita qada untuk solat Zuhur yang hari pertama. Dan seterusnya. Itu cara dia. Okey, kita beri peluang lah. Sebelum kita teruskan lagi tu. Ada sebarang soalan tak nak tanya? Assalamualaikum. Ada sebarang persoalan? Ada? Okey, Ustazah, ada satu yang telah dihantar secara tertulis. Ya. Okey, soalan dia uzur pada 3 hingga 12 hari bulan 11. Uzur pada 3 hingga 12 hari bulan 11. Darah hitam. Lepas tu berhenti pada 13 hari bulan 11. Berhenti pada 13 hari bulan 11. Datang semula pada 16 hari bulan 11 hingga sekarang. Darahnya berwarna merah. Boleh Ustazah? Okey. Sekarang ni 19 bulan tak? Tambah je berapa? Hari ini 19 hari bulan. Okey. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bermakna sekarang ni dia mengalami istihadah kubra. Okay. Sekarang ni dia mengalami istihadah kubra. Jadi kalau kita tengok di sini 3 hingga 12 ini 10 hari.
Okey. Berhenti 13, 14, 15. 3 hari je saja berhenti. Jadi sepatutnya kalau dia mari pada 16 hari ke-14 ni. 16 hari bulan tu hari ke-14. Dan darah dia tu bersambung lah sehingga hari ke-19. Okey. Jadi kalaulah dia tahu dah 10 hari itu warna yang kuat, bermakna haid dia hanya 10 hari. Jadi mungkinlah hari ke-13 tu dia dah mandi wajib ya dah. Dia mandi wajib dah tapi terbatal lah. Terbatal dengan keluar semula darah pada hari ke-16. Maknanya dia tak boleh mandi wajib lagi pada kalau dia mandi dah pun memang terbatal. Sepatutnya dia kena mandi wajib pada hari ke-19. Hari ni. Hari ni tu hari istihadah ni. Dia solat tak masa hari ke-16 tu? Solat ke tak? Walaupun dia solat, dia puasa, maknanya terbatal. Dia kena mandi semula pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya sikit lah. Ya, cikgu cikgu ni. macam tadilah case tadi tau. Dia hari yang ke-9 tadi contohnya dia dah bersih ya. Lepas tu dia pemandi wajib. Lepas tu hari yang ke-16 keluar balik kan. Tapi dia bersemayang lah dah tempoh dia bersih tu. Okey. Jadi saya nak tanya yang Ustaz kata tadi yang dia perlu kotak sembahyang tu macam mana? Sebab dia dah sembahyang. Okey, macam ni. Kalau yang cikgu kan ni tak? Cikgu Nurhayati. Ya, saya. Kalau cikgu... Dia tengok kata dia supaya jadi dia macam sekat-sekat sikit. Ya. Okey, kalau macam ni. Kalau dah berhenti pada 9 hari bulan, hari ke-9 dah berhenti. Tiba-tiba keluar hari ke-16. Bermakna itu bukan istihadah kubra. Itu istihadah sugra. Hari ke-16 tu. Maknanya hak yang dia mandi wajib pada hari ke-10 tu jadi sah. Hak tu masalah istihadah sugra. Tak ada masalah. Yang pelajar tanya tadi tu ada masalah. Masalah istihadah kubra. Sebab hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung. Yang cikgu tanya tu hari ke-15 dan hari ke-16 tak bersambung. Faham tak? Ya, jadi yang Ustazah kata yang perlu kodok tu kedudukan dia macam mana? Saya kurang jelas. Okey, macam ni. Yang kena kodok tu contoh macam yang pelajar tanya ni. Andai kata darah itu bersambung pada hari ke-15 dan hari ke-16 tu bersambung. Bermakna dia ni telah beristihadah kubra. Jadi bila istihadah kubra itu dia kena kira semula haid dia. Jadi haid dia mungkinlah dia kata mungkin 9 hari dah berhenti. Dia dah mandi wajib dah hari ke-10. Tapi hari ke-15 keluar balik. Hari ke-15 keluar balik bersambung dengan hari ke-16. Inilah berlakunya istihadah kubra. Bila berlaku istihadah kubra, hak yang 9 hari tu terbatal. Hak yang kita kata haid 19 hari dah mandi wajib ke-10 tu terbatal. Maknanya dia kena kira semula. Sebab darah haid dan darah istihadah telah bercampur. Bila bercampur itu kita kena kira semula. Tapi yang cikgu tanya tadi hari ke-9 dah berhenti, tiba-tiba keluar hari ke-16. Yang itu tak bersambung hari ke-15 dan hari ke-16. Itu memang yang haid dia masih sah lagi. Cuma apabila darah tu bersambung, bila bersambung hari ke-15 dengan hari ke-16, kita kena kira semula. Haid kita berapa hari. Sebab itulah kita tengok darah kuat dan darah lemah. Kalau darah kuat tu 5 hari sahaja. Bermakna 5 hari je haid kita. Jadi bermula hari ke-6 sehingga hari ke-15 tu sebenarnya istihadah. Bila kita dah tahu kita telah beristihadah, itu yang kita kena qada hari ke-6 sehingga hari ke-15. Tapi kalau tak berlaku istihadah kubra tak ada masalah. Yang jadi masalah ni
istihadah kubra. Rumit juga ni ya. Memang rumit sangat-sangat. Ya. Rumit sangat-sangat. Ni baru Ustazah perkenalkan hak yang mudah untuk kita selesai. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan yang memang kita tak terjangka sebelum ni. Tanya Ustazah Zaleha. Itulah Ustazah. Macam mana? Yang kodok tu sembahyang tu lah saya macam macam tak boleh sabar. Macam tak boleh sabar kena kodok semula. Bukan tak sabar tapi kita ilmu tu lah kan, baru tahu kan. Cuma yelah keadaan masih confuse gitu kan. Macam ada dalam keadaan dia macam hari ke-15, 16 bersambung tu kan dia. Lepas tu maknanya sebelum tu dia berhenti dah, tapi 15, 16 tu dia hari ke-15 datang balik lah tu. Maksudnya 16 ada lagi tu yang perlu dikotok tu tak? Ya. Yang penting sekali kita tengok hari ke-15 dan hari ke-16 tu. Bila bersambung sahaja hari ke-15 dan hari ke-16, itu yang dia bertukar menjadi istihadah kubra dan kita kena kira semula haid kita walaupun dah berhenti dah kan. Mungkin hari ke-6 tu dah berhenti, kita pun mandi wajib. Hari ke-14 tu mandi wajib molek comel dah kita puasa ni. Tiba-tiba hari ke-15 tu keluar darah dan 16 pun masih keluar darah lagi. Itu kita kena kira semula. Dia start daripada yang kita mandi tu, kita kena kira balik lah. Maknanya kalau puasa ni berapa hari ya, kita puasa dah maknanya terbatal lah tu. Terbatal belaka dah. Terbatal lah. Semayang tu terbatal. Kena kodok. Kena kodok. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, ada lagi soalan? Okey, boleh faham tak tadi? Faham boleh lah ke? Okey, jadi sekarang awak kena bezakan di antara istihadah surah dengan kubra. Okey, istihadah kubra tu apabila hari yang ke-15 dan hari yang ke-16 bersambung. Apabila hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung, awak kena tengok semula, buat analisis semula. Jadi dalam kes pelajar tadi, dia dah tuliskan, maksudnya dia dah buat keperhatian hari ke-3 hari bulan hingga 12 hari bulan adalah darah hitam. Datang semula 16 hingga sekarang tu darah merah. Jadi bila istihadah kubra, kita kena bezakan di antara darah kuat dengan darah lemah. Darah hitam adalah darah kuat. Jadi dia adalah A. Okey, darah lemah adalah darah merah adalah darah lemah. Jadi dia adalah istihadah. Jadi kalau pada masa dia keluar yang Ustazah sebut tadi, kena kodok tu sebab pada hari yang dia keluar darah merah tu dia tak solat. Jadi hari itulah dia kena kodok semula solat dia setelah dia suci. Okey, boleh faham? Okey, betul ya Ustazah penerangan tadi? Betul. Okey. Okey, boleh kita... Okey, ada apa soalan lagi? Jangan menunjukkan 11.30 dah. 11.30 sekejap je. Ada tak soalan? Tak ada. Mungkin anak-anak pelajar puteri belum mengalami. Ada beberapa orang saja yang mengalami. Bila awak dah meningkat dewasa umur awak, semakin lama semakin kompleks, semakin lama semakin jadi complicated. Masa itulah awak akan rasa
Jadi walaupun banyak lagi sebenarnya benda-benda yang perlu kita tengok ataupun kita bincangkan, tapi disebabkan masa dah sudah setengah, masa dah habis, jadi kita berhenti di sini dulu ya Ustazah. Yalah, tak apalah. Kaedah adat tu sebenarnya penting juga. Tak? Tapi tak berjalan. Kaedah, kita ada satu kaedah takwin, kaedah tamyiz, kaedah adat. Yang tu memang kita tak sempat lagi dah memandangkan cuti sekolah tadi. Mungkin kalau ada masa lagi kita akan buat secara 2 minit dekat sekolah, tak ada kat rumah. Ada siapa-siapa yang berminat nak dengar dekat rumah? Cuba angkat tangan. Masa cuti nanti, kalau ada masa kita boleh buat. Sebab sebenarnya ilmu ni, ilmu tentang bicara darah wanita ni banyak sangat. Tak habis-habis. Kan? Okey, jadi nampaknya itu sahaja untuk hari ini Ustazah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Dan terima kasih sekali lagi saya bagi pihak sekolah, iaitu khususnya daripada Badan Dakwah dan Kerohanian dan juga Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Umum, mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas ilmu yang telah dicurahkan oleh Ustazah selama 3 siri, dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi, dan saya percaya banyak sangat ilmu-ilmu yang masih belum kita dapat daripada Ustazah, dan insya-Allah kita akan sambung lagi jika masa dan keadaan mengizinkan. Jadi saya sudahi majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Apa